Apa dah? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh kita kecilkan sedikit. Dengar ke? Yang ikut. Dengar. Jelas? Jelas? Jelas. Okay, so hari ni sepatutnya, sebelum tu saya ucap salam dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. So saya ini adalah seterusnya kita akan buat perkongsian. Kita buat santai-santai. Sepatutnya hari ini adalah Kak Siti yang akan Kak Siti Nukiah yang akan sharing, tapi beliau ada ada emergency, kena balik ke kampung, so kita ganti dengan Tuan Abdullah. Okay, so thank you Tuan Abdullah, sentiasa get ready. So Gemuruh. Gemuruh. Okay, sebelum kita mulakan majlis ni, sebelum kita mulakanlah ulang alik ni belakang aku ni. Okey, sebelum kita mulakan, apa kata kita mulakan dengan Al-Fatihah lah. Alright, so saya serahkan serahkan pentas ni kepada Tuan Abdullah. Silakan Tuan Abdullah. Aha, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous. Sebenarnya petang tadi baru tahu saya kena ber-live dekat session ni. Sepatutnya saya esok. Okey. Tapi tak apa. Since Kak Siti Nukiah tak available, so saya just ambil cabaran ni lah untuk buat awal lah. Sebab sebenarnya benda ni nak kena mentally prepared sebenarnya, kan? Otak saya dah fikir untuk esok. Tiba-tiba kena buat hari ni. Tak apa. Challenge tu. Santai kan? Okey, silakan. Okey, basically saya dapat 12 soalan daripada Tuan Wahyi untuk saya jawab. Okey, bukan jawab lah, basically memperkenalkan diri, apa semua tu kan, itulah soalan-soalan dia. Okey, first sekali nama saya Abdullah bin Burhanuddin. Okey, sekejap saya tengok soalan sekejap. Okey. Okey, Abdullah bin Burhanuddin, okey, umur 39 tahun. Okey. 1983 saya dilahirkan. So kalau ikutkan tahun ni saya 39, tapi saya belum lagi lah, saya baru 38. Okey, saya dilahirkan di Cardiff, Wales. Okey, United Kingdom. Kenapa saya berada di sana? Sebab mak dan ayah saya berkahwin ketika mereka belajar. Mereka belajar di UK dan mereka bertemu di sana dan berkahwin, dan saya dilahirkan di UK lah. Okey. Dalam adik-beradik saya ada 2 orang yang dilahirkan di UK, kakak saya dan juga saya seorang. Okey. Ada seorang ni tapi dia dah meninggal. Dia tua saya setahun. Kiranya dia pergi kubur dah dekat sana lah. Okey. So pengalaman bekerja saya sebagai background saya lah IT. Okey, information technology. Saya seorang jurutera lah sebelum ni. Saya pernah jadi jurutera rangkaian ataupun network engineer. Okey, saya pernah jadi IT engineer. Okey, di beberapa site. Okey. So yang antara site yang saya pernah bekerja adalah di Malaysia Emergency Response System, MERS 999. Itu kalau orang biasa, kalau emergency, orang call nombor mana? 999.
1999. Itu company kami yang buat. Bukan saya. Company kami yang buat. Ada kerjasama dengan Kanada. Okay. So saya sebahagian lah daripada tim dulu. Okay. Kemudian saya ada bekerja di Johor Bahru Central sebagai IT engineer. Kat sana saya lebih kepada jaga apa orang kata infrastruktur. Okay. Dalam building tu ada infrastruktur berkaitan dengan information technology, server apa semua, kamera, kita jaga. Okay. Kemudian saya juga pernah bekerja di sebagai head of apa panggil head of IT lah, okay, di Istana Negara Jalan Duta. Itu agak mencabar jugalah sebab tempat yang banyak protokol, tetapi basically saya tidak susah kat situ berbanding dengan orang lain sebab saya tidak banyak bekerja di istana, saya duduk kat bawah aja. Okay. Kalau ikut tengok soalan tadi macam Puan Shirley ada tanya pasal saya tanya dapat PR UK tak? PR, saya tak boleh. Saya tak layak dapat PR, Puan. Oh, okey. Dia sehingga orang yang dilahirkan 1982 sahaja layak dapat PR. Macam kakak saya, dia offer untuk jadi PR lah. Macam saya tak boleh, tak layak. Kita boleh jadi rakyat Malaysia saja, tak boleh dapat. Okey, tak apa. Tapi kita Malaysian, kita tak boleh pegang dual citizenship. Kita tak boleh. So susahlah kan. Hati kita akan lekat dekat negara kita juga sebenarnya. Kan? Kalau kita dapat citizen pun, kalau kita duduk sana mesti kita nak balik sini kan. Kita Malaysian tak boleh pegang dual citizenship. Kalau kita ambil UK, kita kena drop Malaysia. Okay. So, okay, back kepada ni, business. Cerita pasal business, banyaklah business saya buat sebelum ni. MLM pun pernah buat. Kan? Antara MLM yang lama yang saya buat adalah, saya sebut because saya sangat suka dekat tempat ni. Okay, nama dia Elken. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan SKV ada pada Elken. Elken ni dia dah letakkan satu standard yang tinggi bagi saya, yang mana kemudian saya jumpa ada di SKV. Okay. Yang mana dia orang ada sistem latihan yang sangat bagus. Okay. Dan juga yang saya sangat terkesan adalah diorang ada apa namanya, nutritionist juga. The same thing yang kita ada tim doktor dan juga nutritionist. So itu membuatkan saya rasa macam bila saya dah buat Elken tu lama, okay, saya rasakan SKV adalah satu platform yang dipercayai, boleh dipercayai. Waktu saya mula-mula saya nak start dulu lah. Okay. Kemudian selain daripada saya buat Elken, saya pernah buat kereta sewa. Okay. Ini basically business wife saya lah. Okay. Saya pernah pergi ke Kuala Terengganu, uruskan dekat Kuala Terengganu, di Johor Bahru, di mana, Mersing, kejap lah Mersing. Okay. Selain itu saya buat produk makanan. Produk makanan juga. Dia sangat mencabar produk makanan ni sebab orang main buang harga, kan? So ianya bila dia banyak ada dekat pasaran, orang tak buang harga, so kita pun tak boleh nak ikut buang harga tu. Itu cabaran ni lah. Selain itu saya juga ada jual berbisnes tentang gearbox treatment. Gearbox treatment ni sangat bagus. Saya sendiri dah rasa because sebelum tu kereta saya ada problem. Bila guna treatment tu alhamdulillah tak perlu
tak perlu overhaul kita punya apa orang panggil? Kita punya gearbox. Okey, selain itu ada juga kita buat beli emas surat pajak. Ini bisnes cikgu. Tapi saya bila cikgu punya, itu saya punya jugalah, kan? Pembantu. Ya. Dia sebenarnya bukan saya membantu tau. Front line punya kerja saya yang buat. Dia kerja ni kat belakang je, kan? Saya buat segala benda, segala urusan saya yang buat. So basically saya punya bisnes jugalah. Betul. Okay, so untuk soalan berikutnya, macam mana boleh terjebak dengan SKB? Ini puan nak jawapan yang honest ke? Honest. Atau berlapik? Jawapan honest. Honest, okay. Honestly, saya cakap, saya terima offer Tuan Wahyi. Okay. Tak perlu bayar monthly fee untuk car rental. Waktu tu Tuan Wahyi offer, kan? So kita tak perlu bayar saya tak tahulah apa benda monthly fee kan ada waktu tu. Masa tu kita masih ada Grey Matrix. So Grey Matrix kita ada satu platform yang kita charge untuk monthly fee lah kan. So yang betul. So bila COVID melanda, so kita tak boleh nak charge. Kita rasa kesian sangat dengan kita punya lisensi masa tu sebab semua orang tak buat duit, betul tak? Betul. So bila Tuan Wahyi Tuan Wahyi offer join dia dekat SKV tak perlu bayar. Time tu saya cakap apalah sangat, waktu tu saya punya yang 50 berapa tu? 55 ringgit. Masa tu 55 ringgit 40 sen. Waktu dapat zero tu. Zero. Saya last bulan berikutnya dapat defense. Yes, betul. Okay. So itu basically kenapa, macam mana saya boleh termasuk dekat dalam SKB. Kalau orang tanya, itu jawapan saya. Jawapan saya ada melibatkan Tuan Wahyi juga. Sebab masa tu saya masih ingat lagi, Tuan Abdullah ni dia banyak gila soalan dia pada saya. Dia tanya banyak kali dan mungkin dia nak confirmation produk tu produk apa dan sebagainya dan adakah sesuai untuk dia. So saya memang dia ni memang banyak kali tanya ni. Betul. Sebenarnya saya kenal SKB before this lagi. Dah kenal lama dah before this. Saya pernah pergi satu convention, bukan convention lah, masuk ada roadshow. Dekat situ dia ada satu syarikat, nama dia syarikat ni dia buat contract manufacturing. Okay. Dia punya konsultan dia bercerita tentang produk. Okay. So waktu dia cerita pasal produk tu, dia kata dekat pasaran ni ada banyak produk. Tetapi tak banyak produk yang mana dia gunakan therapeutic dosage. Waktu tu yang disebut adalah SKV. Waktu tu saya tahu SKV. Kemudian tu baru mata saya nampak apa tu SKV, produk dia apa, kan. Kemudian baru bila Tuan Wahyi offer tu, dan saya easily lah boleh terima benda tu. So untuk soalan berikutnya, benda ni saya tak boleh nak banggakan sangatlah sebab tak banyak lagi. Tapi saya mampu bersyukur. Okay. Jualan dan bonus tertinggi pernah dicapai. Jualan tertinggi saya RM50,868. Banyak tu. Banyak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Betul. Kalau nak tengok ke atas saya kecil. Tapi kalau tengok ke bawah saya ni besar. So kita boleh bersyukurlah, alhamdulillah. Okey, bulan tu income kami 10,000, 12,000. Waktu tu income kami 12,000, dua orang lah. Saya dengan cikgu sekali lah, dua orang. Memang orang kata apa, tak pernah dapat duit banyak macam tu lah. Kan? Buat bisnes yang banyak duit macam tu. Dan itu yang fast kemudian money, duit betul tu. tak? Sorry? Duit yang cepat, betul tak? Dalam masa satu betul. bulan dah boleh dapat, kan? Betul. And dia boleh dapat dalam masa yang cepat. Bukan skim cepat gaya, tetapi you have to do lah. Betul. You have to do. Dia bukan skim cepat gaya, tetapi you boleh dapat result yang cepat. Dan ramai lagi di SKV ni, semenjak Nexus ada, semenjak sistem Nexus tu ada, ramai yang dalam 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah saya tengok diorang punya sale lagi power. 3 bulan boleh dapat diamond, 150,000 punya sale. How come? Saya macam, wah. Bukan saya lagi, saya belum lagi. InsyaAllah, coming soon. Yes, coming soon insyaAllah. Itu part of my target untuk tahun ni. Untuk capai diamond lah insyaAllah, 150,000 sales kami lah. Okay, so dari segi income tertinggi itulah 10,000, 12,000. Okay, untuk soalan berikutnya, 3 perkara betul yang saya buat untuk capai jualan tertinggi. Okay, firstly, kita kena pastikan leads masuk. Sebab tanpa leads, kita nak berjuang dengan siapa? Kan? Okay, waktu saya buat sales tertinggi tu, waktu tu COVID agak tinggi dan tu. Kes tinggi kan masa tu? Ya, betul. Bulan 8 ke bulan 9 masa tu? Bulan 9. Bulan 9. Lepas tu bila COVID tinggi, ramai orang cari, dan alhamdulillah peluang yang ada terbentang depan mata, kan? Dan kita buat je lah. Yang penting leads. Apa-apa pun dalam mana-mana bisnes, leads kita kena ada. Okay? Kita tak kisahlah, kita nak ada orang dia nak guna cold leads. Pergilah cari kat luar. Kan? Ada yang hot leads ni, main dekat dengan kita. Terpulang mana-mana. Ada yang macam cikgu, dia banyak approach orang yang dekat dengan dia. Macam saya ni, banyak dapat list daripada jauh-jauh lah. Because saya buat ads. Okay, kemudian yang penting bila yang saya buat hari tu, kami lah, saya dan cikgu, kita rekrut ramai agent. Tak seramai Puan Jeli, Ratu Recruitment, tak seramai 600, 700 orang tu. Okay. Tetapi dalam grup kami sekarang ni baru ada dalam 100 lebih. Bagus. Cukup bagus. Tapi tak semua gerak. Macam mana nak seperti biasa. Jentik diorang tu tak tahu. Tapi diorang membelilah, membeli. Kiranya sekarang ni kalau tanpa ads, saya mampu buat 30,000 tiap-tiap bulan. Tanpa ads lah. Okay. Kalau ada ads, I would say boleh pergi lebih lah, kan. Sebab leads baru akan masuk lebih banyak. Okay. So untuk soalan berikutnya adalah 3 kelebihan bisnes SKV. Okay. Paling simple lah saya boleh kata, kos permulaan yang rendah. Kan? Permulaan saya dulu RM55.
Permulaan sekarang RM65, 40 sen. Kos permulaan yang rendah, kemudian kita dapat juga percuma produk. So boleh kata, basically boleh kata zero cost. Tanpa kos permulaan. Okay. Kemudian yang paling penting, tak perlu kita nak pegang stok. Banyak bisnes kat luar dia suruh you stok barang, kan? Jadilah stokis pegang 1,000, ejen pegang 500 barang, 300 barang, kan? So kita tak perlu dekat SKV, tak perlu benda-benda tu, kan? Kita tak perlu pegang stok. Apa lagi kita tak perlu? Kita tak perlu buat packaging, tak perlu buat pengepusan. Semuanya diuruskan oleh pihak SKV dan sangat efisien. Itu yang saya suka nak katakan. Sangat SKV punya operation sangat efisien. Memang pernah berlaku delay apa semua, and diorang belajar. Diorang belajar very fast. And diorang dapat solvekan problem tu very fast. So memang bisnes yang bagus lah, kan? Ada problem, dia selesaikan dengan pantas dan tuntas. Pantas, selesaikan problem tu, dan juga decision yang buat tu betul, tuntas. Itu bisnes. Kalau you nak cari bisnes, kena cari yang dia punya otak dia, otak bisnes ni, maksudnya CEO dia apa semua tu, orang-orang yang mampu untuk buat decision yang cepat dan juga tepat. Alhamdulillah, saya rasa Puan Kartika okey. Memang okey. Dengan waktu, ingat lagi waktu krisis stok dulu, macam mana dalam masa seminggu tu kita ada krisis stok, kan? Yes. Macam mana waktu tu Selangor kena tutup, kilang 50% bawah boleh operate. So dia terpaksa keluar ke negeri lain, cari kilang kat negeri lain. Benda tu satu cabaran yang sangat hebat sebenarnya. Waktu tu sales pula tinggi. Imagine permintaan tinggi tapi you tak boleh nak pergi you punya production you 100%. Kan? Tapi dia punya decision yang tim Puan buat sangat cepat dan juga sangat tepat untuk bawa kilang, bukan kilang tu bawa keluar, kita bawa keluar kilang tu, tapi dia buat di kilang lain pula. Di negeri lain yang tak perlu, dia tak perlu ada sekatan ni. Macam Selangor dia punya kes banyak, so dia punya sekatan tu lebih tinggi, kan? Betul. So SKV adalah satu bisnes yang bagus, okey. Dia punya team operation, team otak dia, itu yang paling penting, otak dia tu. Dia punya management dia memang sangat-sangat saya kata A lah, A. Okey. Okey, yang berikutnya ialah banyak sesi ilmu yang SKV buat. Okey, kita ni bila kita nak saya cakap A+++++, yes, cikgu betul sikit. Saya tak nak exaggerate lebih-lebih, kan. Kita cakap A sudah. Kan? Okey. Okey, dekat SKV ni dia punya sesi ilmu dia tu sangat banyak. Okey. Macam mana saya dulu saya dekat Elken, dia pun ada satu sistem pembelajaran yang bagus. So, bila saya tengok dekat SKV pun ada perkara yang sama. So, saya sangat jatuh hati pada SKV. Sebab apa? Banyak sangat peluang untuk kita belajar. Kan? Banyak ruang untuk kita belajar. Banyak benda yang kita boleh improve. Bila kita belajar, kita improve lah. Kan? Kalau kita nak berjaya, kita kena improve. Kalau kita nak ada income lebat, kita kena improve. Ilmu pun kena lebat lah. Kalau ilmu kosong, janganlah harap. Kan? Nak income lebat. Kan? Okay? So,
Seterusnya, soalan berikutnya, siapa yang sesuai menjadi ejen SKV? Saya dah tengok banyak dari pelbagai range, daripada orang yang business owner, kan, sampailah ke orang yang tak pernah buat bisnes pun boleh buat di SKV. Okey? Dan orang-orang macam housewife, nak bantu suami, tambah pendapatan. Untuk suami pula, yang mana tanggungan dia besar, anak ramai, buat. Saya ni, Puan, saya tak tahulah dalam tim saya, minta maaf, ini bukan nak ni. Dalam tim saya ramai lelaki. Ramailah, I would say, bolehlah ramailah juga lelaki. Tapi silent. Mungkin itu perangai lelaki kot rasanya. Betul tak? Tak, dia bukan silent bergerak. Silent ada beberapa silent bergerak, tapi 90% ataupun 85% saya kata silent tak bergerak. Saya tak tahu kenapa, padahal sepatutnya lelaki dia perlu lebih rasa tanggungjawab dia untuk tambah lebih pendapatan. Betul? Kan? Dia bukan hanya kita macam mengharapkan isteri bantu tambah pendapatan. Lelaki ni pun dengan peluang yang ada, dengan bisnes yang mudah macam ni, patutnya lelaki boleh buat. Diorang boleh buat lebih. Okay? So, saya sangat-sangat sarankanlah bapa-bapa, suami-suami yang mana ada ramai tanggungan, zaman payah ni, zaman yang susah ni, I would say susah, kan? Nak cari ayam pun susah, nak cari telur pun susah. Kan? So, zaman susah ni, cari peluang tambah pendapatan. Dan saya nak cakap kat sini, peluang tu di SKV ni sangat mudah. Sangat mudah, kan? Modal rendah, tak payah pegang stok. You just sharing je every day dekat you punya WhatsApp, dekat you punya Facebook. You just share, insyaAllah. Okay? Lepas tu yang paling penting ialah peluang di SKV ni sepatutnya diambil oleh orang-orang muda yang tak ada pendapatan. Kalau orang tua yang hilang pendapatan. Orang muda sekarang ni malas nak kerja. Dia tak nak ada bos. Ramai macam tu. Kan? Betul. So, kalau you all rasa you all tak nak ada bos, why not you jadi bos? Betul. Kan? Kalau you nak jadi bos, betul-betul dalam bisnes dekat luar tu, memang pening kepala. So, start dengan bisnes ni, you jadi bos. Tapi sepak terajang dulu, you makanlah dulu, kan? Dan you dapat. Sebab apa? Kalau setakat, kalau rasa nak 2,000, 3,000 punya income, kan? Yang you kena kerja teruk dekat luar tu, dekat sini much better. Lebih mudah. Kan? Lebih mudah. InsyaAllah. Dalam masa setahun, bagi peluang dekat diri sendiri, you boleh achieve 3,000 tu. InsyaAllah, very easy. Income kan? Income. Yes, income. Sebab saya dalam masa 3 bulan, waktu tu 10,000, 12,000 income. Kan? So, perlu usaha je lah. Tapi saya nak cakap 2-3,000 tu sangat mudah lah, sangat mudah. Macam kacang lah, kan? Kacang je lah, kan? Memang mudah. Cuma orang dia perlu buka mata, perlu tengok, jangan block.
Orang bila kita baca cerita dekat orang tanya, ini MLM ke? Saya cakap, ya betul kita MLM. Saya cakap terus terang. Sebab apa? Kita daftar, kita ada lesen ejen. Betul? Akta jualan langsung. Kita tertakluk bawa akta jualan langsung. So, akta jualan langsung is direct selling. Betul? Direct selling tu apa? Direct selling tu MLM lah. Kan? So, kalau orang kata MLM, yes, MLM. Tapi, bukan MLM yang konvensional. Betul? Kena ingat. Dia bukan MLM yang konvensional yang dulu-dulu yang orang fikir kat otak ni, yang orang duk blok tu, tu because of MLM yang zaman dulu tu. Label J. Oops. Silap tersebut pula. So benda-benda yang you kena keluar 20,000, 30,000, 50,000 untuk beli ranking. Tak. Dekat SKV tak perlu buat benda-benda gila macam tu. Betul? Tak perlu buat loan pinjaman untuk beli barang stok. Lepas tu nak letak bawah katil. Tak perlu. Orang yang tak tahu ni nak bagi tahu. HQ SKV mengharamkan kami pegang stok yang banyak. Betul? Haram. Haram. Tak boleh. Okay. So, ini nak bagi tahu. Kita tidaklah MLM konvensional biasa tu. Tak. Kita punya sistem sangat cantik. Permulaan rendah. Banyak benda yang you tak perlu buat, HQ buat. Betul? So apa you nak lagi? You nak buat MLM yang konvensional tu? Tak payahlah kan. Mungkin perspektif orang dekat luar sana bila dia dengar perkataan MLM tu dia rasa macam oh semua MLM salah. So, sama. Ya betul. Benda tu tidak Betul. berlakunya macam tu. Kalau dia orang nak tahu ada banyak business model yang daripada luar negara datang ke negara kita semuanya menggunakan sistem MLM tanpa dia orang sedar. Tapi dia orang tu dia orang boleh orang kerja tu pun MLM. Betul. Lama ni puan tahu tak? Puan adalah operator MLM. Dekat GM dulu. Betul. So that kind of thing. So tapi dia orang tak boleh terima bila sebut je perkataan MLM, dia orang dah salah persepsi sebab mungkin trauma dengan pengalaman yang dia orang pernah lalui. Cerita lama. Kan. Betul. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya. Siapa yang sesuai? Okey, apa sasaran tahun 2022? Tahun ni, kita masih awal tahun. Okey, tapi sasaran kami kami dah pasang. Okey, kami nak capai diamond dengan sales 200,000. Okey, sebulan. InsyaAllah kita cuba capai dalam masa setahun. Maksud saya kalau saya masuk bulan 6, saya masuk bulan 6 hari tu, saya nak cuba capai bulan 6 tahun ni. Okey, insya-Allah saya doakan pasti capai. Terima kasih. Tapi kalau tak capai bulan 6 ni, saya ada 6 bulan berikutnya untuk saya capai. Yes. Pasti akan capai. Setahun ni berapa total keseluruhan nak tu? Kalau kata 200,000 sebulan, kan? Okey, 200 dalam 2 juta. Oh, okey. InsyaAllah boleh. Saya tahu puan ada cakap dengan cikgu punya target sales adalah 3 juta. Banyak. Kalau cikgu punya 3 juta, saya sepatutnya lebih. Ya, betul. Okey. So, planning saya untuk capai sasaran, definitely apa yang puan cakap dekat saya kena recruit orang. Okay, because direct saya sekarang ni saya ada 32 orang.
Okey. Tapi Puan cakap kena ada 200. 250. Jauh lagi tu. Berapa Puan? 250. Dah naik dah. 250. Hari tu 200. Ini dah naik dah. So kita akan cuba tambah lebih ramai lagi wakil-wakil jualan yang bernaung di bawah tim kami. InsyaAllah saya 200.5, cikgu 200.5. So dalam 500 orang juga tu. Dia ni macam ni, pada saya lah rekrut ni bermaksud kita bantu lebih ramai orang. Kita bukan nak dia semata-mata jadi representative kita, tak. Kita memang betul-betul nak tolong. Cuba tengok siapa yang orang yang you all tarik tu. Kita memang betul Boleh nak tolong dia, betul tak? Betul. Macam Puan Zainab. Zainab saya sebut nama. Puan Zainab, kita nak tolong dia kan. Macam siapa tu? Si Nur Razlin Andot kan? Saya ingatlah nama kita. So, kita nak tolong orang yang macam tu. Yang betul nak lah kan. So, bukan kita, kalau dia tak nak, kita nak tolong pun tak guna juga. Betul tak? Takkan kita nak seret dia kan? Tak nak seret orang ni. Dia kena rela lah. Rela baru ringan kan. Kalau dia tak rela memang kena berat lah kerja dia. Betul. Mungkin boleh kan. Tapi dia akan jadi berat lah kerja dia. Sebab dia tak rela. Banyak benda kita kena buat. Okay. So itu untuk sasaran. Itu untuk planning lah. Planning saya. Okay, so kita nak bantu lebih ramai kita punya orang group kita untuk capai silver, untuk capai gold, okay, dan bawa sama-sama diorang untuk naik sampai ke sapphire lah. Kalau ada yang nak pergi diamond lebih laju kan, mana tahu kan? Pergilah. Kalau dapat lari laju lah kan. Kalau you all nak pergi lebih laju daripada kami pun pergi kan, tak ada masalah. Betul kan. Dekat SKV anda buat anda dapat macam ni. Anda buat cepat anda dapat cepat. Anda buat leha-leha dapatlah leha-leha. Leha-leha. Okey, perkataan baru, leha-leha. Saya ambil ayat orang tu, bukan saya punya tu. Okay. So soalan berikutnya yang last sekali. Okay, ni dah setengah jam je. Last sekali ialah nasihat untuk berjaya bersama SKV. Nasihat ni banyak. Tapi saya nak bagi pun sebenarnya Puan, saya pun tak berjaya lagi. Tak power lagi macam Puan. Tak power lagi macam Syamim. Tak power lagi macam Nana. Tak semestinya kita kena kita belajar daripada semua orang. Tak kisah orang tu power ke atau tak, tapi ada something yang kita akan belajar daripada dia. Itu saya lah. Even saya banyak belajar daripada anak-anak ejen saya yang diorang langsung tak pandai apa-apa, tapi diorang ada inisiatif. Oh okey, macam ni. Dia ada cara dia sendiri lah kan. So it's okay. So kita kena bagi tahu orang, mungkin ada orang yang alami masalah perkara yang sama, cabaran yang sama, tapi bila dia tuan share, oh ini rupanya mungkin aku boleh try. So kita tak boleh underestimate dari segi pengalaman dan sebagainya. Okay. Okay Puan. Untuk menjawab soalan nombor 12 ni, nasihat saya lah. Okay. Bila peluang tu dah depan mata, kita grab cepat-cepat. Kita buat cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita ni ada tenaga. Tenaga ni boleh habis. Kalau you buat leha-leha, tenaga you cepat habis. Kan? Sebab apa? Sebab tenaga you boleh bertambah bila you achieve something. You capai target you akan tambah lagi energi.
Tapi kalau you buat dalam masa setahun, you nak naik, you nak achieve something pun agak slow. So you punya energy you akan habislah. Okay, you akan gunakan energy you sampai 1 tahun tak ada hasil. So kita tak nak jadi macam tu. Sebab apa? Sebab bila kita buat laju, kita capai satu target, kita akan tambah energi. Capai satu lagi target, energi kita akan bertambah lagi. Capai lagi, kita akan bertambah lagi energi. So maksudnya apa? Kita tak habis energi. Kita semakin strong lah. Yes, kita akan jadi strong and stronger. Tak tahu lah ayat saya itu betul ke tak. Betul. Strong and stronger. Kan? Okay. So kita nak bila kita dah masuk, okay, cepat-cepat capai bronze. Okay. Ejen-ejen saya kan, yang mana kami nak cuba bantu, cuba kalau boleh capai bronze sepantas yang mungkin. Kalau boleh sebulan tu buat terus. Masuk je. Kalau boleh nak lajak sampai silver terus pergi. Kan? Kita tak halang. Kita tak jadikan rank tu sebagai penghalang you. Okey, you kena sampai situ je dulu. Okey? You nak naik atas satu lagi, tunggu bulan depan lah kan. Tak ada. Kalau bulan pertama you rasa you nak pergi silver terus, pergi. Betul? Pergi je. Tak ada siapa nak halang you. Okey. So, okey, yang berikutnya ialah jangan ada alasan. Jangan ada alasan. Buat je lah. Aduh, hai. Bila bercakap tentang alasan ni, apa antaranya tuan? Kalau saya nak sebut, takut orang sentap nanti. Tak apa. Saya cerita saya punya sentap. Okey. Saya cerita saya punya sentap. Okey. Okey, saya bila bercerita dengan cikgu, kita kena capai sekian-sekian. Cepat, kena buat cepat ni, kan? Lepas tu cikgu akan cakap satu benda yang saya cakap, Allah. Dia suruh saya tahu buat apa, dia suruh saya buat live hari-hari. Saya cakap kat dia, saya biasa kan bila dia cakap buat live, saya akan terputus takat tu. Sebab kan dia asyik cakap, okey, cuba tengok Tuan Wahyi sampai patah tangan dia buat live. Kan? Tapi bagi saya itu kekuatan masing-masing lah. Betul. Itu memang kekuatan yang ada pada Tuan Wahyi, yang mana ada juga pada cikgu. Dia orang mampu bercakap impromptu. Tidak macam saya kena baca. Tulis. Tak apa, okey je. Okay. Tapi alhamdulillah kan. So inilah training Tuan Abdullah untuk bercakap dengan orang dekat luar. Even saya sendiri pun, dia bukannya tak boleh tahu tuan, tapi kita ada kekuatan kita sendiri. Mungkin kekuatan kita adalah tidak bercakap. Betul. Kita jenis menulis. Betul tak? Betul. Dia mungkin saya rasa saya boleh menulis berbanding bercakap. Kalau bercakap boleh, tapi tidak pada crowd lah. Walaupun saya tak nampak crowd tu, tapi I can feel the crowd lah. Kan? Kita dapat rasa crowd tu. So benda tu dia ada agak gugup sebenarnya. Macam sekarang ni kan, apa yang saya nampak ni 4 orang je. Kalau saya dapat tengok penuh ni, mungkin saya akan gugup. So nasib baik boleh pilih mana satu view yang nak kan. Saya nampak 4 orang je. Kalau saya nampak ada 100 orang, memang gugup terus. Tapi apa yang saya perasan ialah saya boleh bercakap pada 1 dan 2 orang, tapi tidak pada ramai orang.
Okay, because maybe because of saya rasa saya dapat control the crowd. Bila terlalu ramai, I don't feel that saya boleh control the crowd. Walaupun kita tak perlu control pun. Macam sekarang ni kan, kita buat apa orang panggil live macam ni, tak perlu kita control pun dia orang duduk dengar je kan. Betul. Tapi the arts dia adalah untuk kita control. Kan? Seni dia adalah untuk kita control orang. So bila ramai saya tak boleh control ramai orang. Saya boleh kontrol 2, 3, 4 orang saya boleh kontrol. Ramai-ramai saya tak boleh kontrol. Itu kelemahan. Tapi tak apa. Saya ada isteri yang boleh kontrol ramai orang. Tak perlu dua-dua perlu buat the same thing, right? Okey, untuk orang yang baru masuk, kalau ada soalan boleh tanya soalan dekat chat tau, atau you all ada apa-apa soalan berkaitan yang you nak tahu kan. So apa yang saya suka dengan Tuan Abdullah dengan Cikgu Khoziati ni, diorang ni buat sama-sama tau. So diorang ni sama macam saya dengan Tuan Wahyi, kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Kekuatan dia adalah kelemahan saya. Kelemahan saya adalah kekuatan dia. Dia lebih kurang macam tu lah. So kita ni, bila kita bergabung memang betul-betul strong lah berbanding orang lain yang buat seorang-seorang. Betul tak? Dia ada seorang lagi dalam grup kami, nama dia Nisa. Nisa tu husband and wife juga. Bagus. Ada rasanya dekat dalam ni, Nisa Salam ni. Nisa Salam terbaik tuan. Saya dan Daud juga sedang cari serasi. So that kind of thing. Macam saya dengan Tuan Wahyi, kita orang bekerja daripada dulu tau. Daripada kita orang berkahwin sampailah sehingga sekarang. Dia macam kira the best buddy lah. Walau dia lemah macam mana sekalipun, it's okay, I backup you. Kalau saya lemah part ni, it's okay, I backup you. That kind of thing kita punya relationship. Betul. Dalam bisnes pun dia akan jadi macam tu. Kan? Apa yang you tak boleh buat, I buat. Apa yang I boleh buat, you tak perlu buat pun tak apa. Kan? Macam tu lah. Macam sekarang ni, macam antara saya dengan cikgu, apa benda technical about ads ke, website ke, semua dia campak kat saya je. Kan? Dia initiate, kemudian dia campak kat saya. Dia suka buat satu benda ni, dia suka start, tapi dia suka saya habiskan. Dia kata kalau dia tak start, saya tak akan start. Kalau dia tak start, saya tak akan start. Tapi kalau dia start, saya yang akan habiskan. Itu biasa. Okey, bagus. So, siapa yang lagi tuan ada tak nasihat untuk mereka-mereka yang ada hadir malam ni? Okey, untuk yang berpasangan kan, buat sama-sama lah, cari kekuatan yang mana pasangan, katakan isteri boleh buat, apa yang suami boleh buat. You all buat sama-sama, okay? Tak perlu buat benda yang redundant. Redundant ni sebenarnya merugikan. Betul. Kan? You buat benda the same thing that I buat juga. Benda tu merugikan sebenarnya. Kalau you strong part ni, you buatlah yang you strong, betul tak? Strong, yes, betul. Kan? Okay, kalau yang tak ada partner, jangan sedih. Kan? You lagi hebat. Because apa? Because you ada buat, you all rounder. Kan? Bila you all rounder, semua benda you buat, you much better than us. Tapi banyak energi lah you guna. Betul. Tapi don't worry. Bila ada hasil, biasanya suami akan ikut. Kalau isteri dia buat lah. Kalau yang suami buat, isteri akan ikut. Betul. Tapi dia nak hasil dulu. Dia nak tengok hasil. Manusia ni dia nak nampak hasil. Dia nak tengok hasil dulu. Betul. Ya, betul. Yang penting lepas tu bila dia nampak hasil, you cerita.
Betul. Bila dia nampak hasil, you cerita kat dia, kalau you tag team dengan I, lagi power kita lebih. Betul. Sekarang income kita 2,000 kan? Kita tag team kan 20,000 pun kita boleh buat. Time tu dia ikutlah. Kan? Masing-masing akan kerjasama, insya-Allah. Kan? Yang mana jalan seorang jangan risau kan. Kita ada team, ada kumpulan. Okay? Bila kita ada kumpulan, you all ada masalah, you all nak belajar, you all tak tahu, you all boleh tanya. Kan? Dalam grup kita akan selalu jawab. Don't worry. Tapi kalau you all tanya directly dengan Puan Shirley tanpa perkenalkan diri, memang kena bahan lah. You all memang makan lah kan. Jumpa kita orang dulu. Kadang-kadang saya tak tahu siapa pula ni yang bertanya. Bukan tak nak bantu, bukan nak bantu. Bila saya tanya siapa upline, siapa leader tu, janganlah tak nak bagi tahu. Bukan saya nak marah leader. Tak, sebolehnya tanya dengan kita orang dulu. Kalau kita orang tak mampu nak jawab, dan pergilah tanya dekat Puan Shirley. Dia lebih bagus. Tapi lalu kami dulu, kalau kami kata kami tak ada ilmu tu, dan boleh pergi ke Puan Shirley. Boleh pergi ke Tuan Wahyi, kan? Okay, sebab kita orang pun belajar baru. Semua orang masih belajar. It's okay. Kalau you betul-betul macam, that's why kenapa grup kita dibuat tau. And then saya masukkan semua kita punya, you all punya anak-anak pun masuk dekat dalam tu kan. So dekat dalam tu sampai keturunan yang ke-10 pun. Kita sekarang ni keturunan yang ke-10. Maksud saya, daripada kita ke anak cucu-cucu kita ada 10 generasi. Faham tak? Ramai dah. So sebab tu gunanya grup. Tanya je dekat dalam grup tu. Janganlah malu nak bertanya. Kadang-kadang saya faham perasaan dia orang. Ya, saya ni tanya soalan yang mungkin terlampau yang you rasa kan. So bagi kita as a leader, there is no such thing as silly question lah. Betul. Sebab masing-masing kita yang masuk tu dia akan ada satu level yang lebih rendah, yang mana dia perlu belajar lebih. Betul. Kan? So memang kita akan as a leader kita akan dapatlah soalan-soalan yang silly question ni. Saya tak nak kata bodoh tu bahasa kita tak kasar kan. Tapi saya orang tanya soalan yang sama beratus kali pun saya jawab juga. Betul. Sampai kalau dah beratus kali Puan akan buat video. Betul. Saya akan buat video. Mungkin dia tak faham apa saya kata kan, apa saya tulis. Saya macam ni, bila saya tak dia tanya banyak kali. Mula dia tanya, saya bagi voice note, dia tak faham. Saya tulis, dia tak faham. So that is the time saya akan bagi video. Mungkin dia boleh sejenis orang yang lebih suka tengok gambar dan follow. So itu cara saya mengajar lah. Kita manusia ni ada banyak jenis kan. Ada yang pada visual, ada yang pada jenis step by step. Betul. Ada yang pada voice note pun dia boleh terima. Betul. So banyak benda yang kita kena approach, kita kena guna untuk ajar orang, bantu orang. Ni ada soalan ni, dia nak siapa jawab ni. Dia tanya Emma Abdul tanya, saya nak tanya ejen kad SG dah ada yang berjaya. Okey, saya bantu jawab Sebenarnya kita ada DC, Distribution Center dekat dekat Singapura. Dia memang dah lama dengan SKV sebab tu dia diberi macam kepercayaan untuk handle DC kat sana, dan dia sebenarnya adalah seorang leader. Tapi dia sebenarnya ada banyak lagi peluang dekat Singapura ni untuk lebih berjaya. Sebab dia punya sales dalam 200,000 sebulan. Tapi rakyat Singapura ni ada ramai tau, 6 juta.
So banyak benda yang tidak kita macam tap lah, maksudnya ada banyak benda yang kita tidak ambil peluang. So and then sekarang ni Singapore pun memang tengah naik kes dia. And then Singapore, kalau you all baca tentang dari kerajaan memberi dia macam satu dana untuk rakyat dia supaya sehat. So dalam certain amount tapi tak digunakan. So itulah kita punya peluang untuk kita punya ejen dekat Singapura. Faham tak? So saya harap saya dapat menjawab persoalan orang ni. So kalau warga Indonesia tapi kerja dekat Malaysia, boleh tak jadi ejen? So kalau warga Indonesia dia bekerja dekat Malaysia, dia sebenarnya dia macam ni, sebab bila berada dekat Malaysia kita memerlukan IC, kalau dia rakyat Malaysia lah, memerlukan IC, memerlukan account number dekat yang berada dekat Malaysia. That's why warga Indonesia yang bekerja dekat Malaysia tak boleh jadi ejen. Tapi nanti bila Indonesia buka, insya-Allah dia boleh lah. Faham tak? So jangan, siapa yang tanya ni? Nisa Salam. So jangan tinggalkan dia. So mungkin kita tunggu sampai bulan 3 sebab launch untuk Indonesia akan kemungkinan besar dalam bulan Mac kita jangka. So pada masa itulah kita rekrut dia orang balik untuk jadi ejen kita. And then kalau dia orang sekadar nak menjual jadi representative you dekat Malaysia tanpa dia jadi ejen, so itu terpulang pada you. Faham tak? Dia punya arrangement tu berapa persen dia nak bagi dia, berapa ringgit nak bagi dia kalau dia dapat jual. Kalau dia nak juga menjual, then okay, pada saya tak ada masalah. Maksudnya di luar daripada sistem lah, maksudnya di luar arrangement you lah. Dia macam you letak kat dia, kalau dia dapat jual satu botol, mungkin you bagi RM2. Contoh macam tu lah. Faham tak? Dia kena ada deal lah, siap-siap kan. Ya, betul. Ada pekerja kilang yang berminat. Thank you Puan, nanti saya keep up follow dia orang. Okay, so that kind of thing lah macam tu. Alright. Okay. Ada lagi tak? Tuan Abdullah ada lagi, settle kan? Kita dah nak menghampiri penghujung. Kalau kita tak ada soalan lain lah. Ada soalan untuk Tuan Abdullah tak? Kalau nak tanya saya boleh. Puan, saya nak cakap, saya tengok dalam ni ramai tim saya sebenarnya. Ya, bagus. Okay. Saya invite dia orang tadi kan. Okay, macam ni, tim, kita sekarang berada dalam satu fasa yang mana fasa yang sama juga saya punya sales meletup. Betul. Sekarang ni, bulan ni, ramai orang cari defense. Serupa juga macam waktu saya masuk hari tu dalam bulan 9, bulan 8, bulan 9 tu, ramai orang cari defense macam waktu tu. Dan please gunakan peluang yang ada untuk you all dapat recruit agent yang lebih ramai, bantu orang untuk dapatkan produk, okay? Sebab apa? Bila permintaan tinggi, you all akan dapat leads yang lebih cepat. Okay? Leads lebih cepat masuk. Okay? You all cuba try terbaik untuk close orang kata either you all nak buat sale ataupun you all nak jadikan dia orang agent. Buat sebaik mungkin, belajar dengan cepat untuk buat sebaik mungkin. Sebab ini adalah waktu yang mana leads akan masuk laju. Okay? Bila you all buat iklan, orang akan nampak. Orang akan terus contact you all. So ini adalah time-nya. Sama macam saya, mana saya buat sale sampai 50,000 hari itu, kita berada dalam fasa yang sama. So please, kalau you all boleh nak make use of it, make use of this peluang, okay, grab cepat-cepat, buatlah sale sampai silver pun tak ada siapa nak halang.
Okey, saya ingat lagi kita orang pernah buat personal sale sampai dekat 20,000. Waktu Betul. banyak tu. Personal sales tahu 20,000. Waktu Jangankan tu berapa 3,000 banyaknya masuk. Ya, sekarang ni pun kita dalam fasa yang sama. So, terus buat, terus sharing kan. InsyaAllah benda tu akan masuk menderu. Itu adalah kata-kata akhir saya untuk session malam. Alright. Okay, dah. Okay, so macam mana? So saya berharap pada saya doakan kepada anak-anak Tuan Abdullah, okay, dan tim Tuan Abdullah. So you all memang ambil peluang ni sebab bulan ni memang bukanlah kita seronok dengan COVID yang kes tinggi, betul tak? Kita tak seronok pun. Saya masih ingat masa bulan 9 dengan kematian arwah Siti Sarah masa tu. So kita dalam keadaan yang sangat sedih, kita sharing dengan orang, betul tak? So inilah peluang you all untuk sharing dengan ramai orang supaya diorang pun tidak akan kehilangan keluarga. Sebab ramai orang tak faham. Dia kadang-kadang diorang ni tak tahu pun. Even SKV pun diorang tak kenal. So inilah peluang kita untuk bantu lagi ramai orang. Bantu ni maksudnya sharing, bagi tahu. Kita bantu dengan yang dalam keadaan kita share, kalau dia tak nak beli pun tak kisah. Faham tak? Itu maksud saya. Kita share. Orang tak nak, kau tak nak beli pun tak apa. Yang penting aku dah share. Dia macam tu. Sebab aku dah tanggungjawab aku untuk share, aku dah settle. Kau beli tak nak beli, itu pilihan dia. Kan? Okey, ada soalan lain tak? So pada anak-anak tim Tuan Abdullah dan Cikgu Ati, tim cikgu, saya doakan you all capai at least bronze kalau yang baru masuk. Ada yang baru masuk ke? Amin. Amin. Dan cikgu dengan Tuan Abdullah capai of course diamond. Saya nak you all berdua jadi diamond. Right? Okay? So kalau tak ada soalan, kita boleh akhiri, bang. Okay, so kalau tak ada soalan, kita boleh akhiri dengan kiraan 1, 2, 3. Bye. Bye.